Selamat pagi, Shalom semua, apa kabar? Bapak Ibu yang ada di rumah ataupun di mana saja, pada pagi hari ini kita jumpa lagi. Saya harap semua dalam keadaan sehat dan baik-baik ya. Hari ini adalah minggu ke-7 kita menjalani MCO ataupun PKP. 2 bulan sudah berlalu ya tanpa kita sadari, dan ini sudah menjadi norma baru dalam kehidupan kita di musim COVID-19 ini. Dan saya percaya juga bahwa sudah ramai bapak-bapak ataupun kepala keluarga atau ibu-ibu yang sudah boleh keluar bekerja. Saya berharap semua kita yang keluar bekerja terus memperhatikan dan mengikuti arahan yang diberikan, menjaga keselamatan diri, dan amalkan selalu kalau keluar memakai mask dan menjaga penjarakan sosial, dan juga menjaga kebersihan diri dengan membasuh tangan lebih kerap. Saya juga menghimbau kepada kita semua, ibu-ibu yang di rumah saja, jangan keluar rumah kalau tidak perlu sangat, apalagi membawa anak-anak. Elakkan dari ke tempat-tempat yang ramai ataupun yang padat. Duduk di rumah, kita boleh jaga kita dan kita memerangi COVID-19. Dan saya juga mohon untuk Bapak Ibu di rumah boleh senantiasa membawa keluarga, kanak-kanak untuk mengadakan mesbah keluarga. Kita berdoa bersama, membaca firman bersama. Dan kepada yang sudah dewasa, yang boleh sudah membuat saat teduh, renungan harian secara pribadi, mari jangan lupakan waktu kita untuk bersaat teduh dan untuk berdoa. Dan jangan lupa juga setiap hari Jumat jam 9 malam kita ada prayer meeting, ya, Zoom prayer meeting, dan link akan dikirimkan melalui WhatsApp group. Oke? Kepada jemaat yang rindu atau ingin didoakan atau mempunyai permohonan doa, boleh menghubungi kami di nomor yang tertera di screen, ya. Dan hari ini mari kita memuji Tuhan, mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita bawakan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Saya yakin kita semua akan mendapat sesuatu yang baru dari firman Tuhan hari ini. Biarlah firman-Nya berbicara kepada kita masing-masing sesuai dengan keperluan kita. Biarlah Roh Kudus memenuhi kita semua jemaat yang akan mendengarkan firman Tuhan dan mengurapi hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah secara online. Tuhan berserta dengan kamu. Mari pada saat ini kita mengangkat hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau mengisytiharkan kemenangan Yesus atas hidup kita. Haleluya. Mari kita berdoa untuk memulakan kebaktian kita pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami yang berlimpah-limpah. Terima kasih atas berkat yang Kau sudah berikan di dalam hidup kami. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan di dalam hidup kami. Dan terima kasih Tuhan atas penjagaan-Mu sepanjang minggu yang lalu dan minggu ini. Kami mau menyerahkan kebaktian kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan bertakhta di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan dimanapun jemaat kami berada, dimanapun kawan-kawan kami, keluarga kami yang melihat live ini. Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, Nebus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Hari ini saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau bersuka di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan.
dalam hidup kita, nyata di dalam hidup kita. Dia pegangan di dalam hidup kita. Hidup kita di dalam tangan Tuhan. Karena darahnya di atas kayu salib menebus hidup kita. Karena nama Yesus berkuasa di dalam hidup kita. Mari saudaraku, kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Kita mau istiharkan bahwa Yesus Kristus telah menebus hidup kita. Haleluya. Harapanku, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan karya-Mu Tuhan.
Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang karena Engkau Bapa yang baik. Dan di sini Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Haleluya Yesus. Mari jemaatku sekalian, kita datang kepada Bapa. Kita mau menyembah Dia, karena hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Engkau ada bagi
Terima kasih Tuhan. Berkatalah di dalam pujian kami, suara kami akan berhenti, tetapi perbuatan-Mu di dalam hidup kami senantiasa menyertai kami kemanapun kami berada. Karena kami yakin dan percaya perbuatan Tuhan di dalam hidup kami sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita terus memuji Dia dan menyembah Dia melalui pemberian kita dalam perpuluhan, perjanjian misi, dan juga persembahan kasih ataupun melalui food bank. Keterangan dan nomor account bank ada tertera di screen. Kita boleh melakukan pemberian secara online ataupun transfer secara langsung pada nomor-nomor account yang tertera dalam screen. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap kita jemaat yang sudah memberi dan siapa saja yang sudah memberi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, Bapa yang mempunyai segalanya, yang selalu dan senantiasa mencukupkan segala keperluan kami berterima kasih dan bersyukur kalau Tuhan selalu ada dan selalu mencukupkan apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapa, berkatilah setiap tangan-tangan yang sudah memberi dan yang akan memberi. Biarlah ini persembahan yang kami persembahkan, kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita memberi yang terbaik kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Selamat pagi saudara-saudari. Saya berasa gembira kerana hari ini saya dapat bersama dengan saudara-saudari untuk berkongsi tentang kata-kata Tuhan. Ya. Pertama kali saya ingin berterima kasih kepada Pastor Russell, Pastor Hasty dan Pak Philip kerana sudi memberi saya satu peluang lagi untuk berkongsi atau beribadah di depan saudara-saudari. Ya. Sebelum kita bermula dengan ibadah ini, biar kita berdoa dulu ya. Ya Bapa Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur kerana kita masih hidup sampai ke saat ini dan kita dapat bersama-sama untuk mendengar kata-kata Tuhan supaya semangat dan iman kita dapat diperkuatkan untuk kita menjalani kehidupan seharian kita. Biarlah Roh Kudus akan membimbing kita setiap hari supaya hala tujuan yang kita jalani itu adalah benar dan terang dan kita tidak terjerumus ke dalam kegelapan yang akan menghancurkan hidup kita. Segala yang kita berdoa di sini, Tuhan tolonglah memberkati kita dan curahkan kasih karunia kamu kepada kita semua. Kita berdoa semua ini atas nama Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara-saudari. Dalam masa tempoh PKP ini, saya berasa saudara-saudari telah menjalani satu kehidupan yang tidak sama dengan kehidupan yang sebelum ini. Dalam tempoh PKP ini, saudara-saudari perlu tinggal dalam rumah dan mungkin keluar sekejap untuk memberi barang-barang makanan atau keperluan harian.
Dan pada masa sekarang, mungkin saudara-saudari masih bekerja dekat rumah dan juga menjalan kehidupan seharian dengan menghadapi cabaran-cabaran yang saudara-saudari ketahui. Kehidupan ini adalah tidak sama sekali dengan yang dulu. Dan masalah-masalah yang dihadapi oleh saudara-saudari kemungkinan ada perbezaan sikit. Masalah sekarang kemungkinan saudara-saudari mungkin menghadapi cabaran di mana saudara-saudari tidak mendapat gaji sepenuhnya, ataupun ada yang tidak mendapat gaji langsung kerana tidak dapat bekerja. Dan juga saudara-saudari mungkin berasa takut dan bimbang apa yang akan terjadi kepada saudara-saudari pada masa yang akan datang. Dan ini bukan saja orang-orang di dunia luar akan menghadapinya, tetapi pengikut-pengikut ataupun pengikut-pengikut Yesus, iaitu kita Kristian, mungkin juga menghadapi masalah yang sama juga. Disebabkan yang ini, masa Pastor Hesti memanggil saya untuk beribadah di sini, maka saya berdoa kepada Tuhan, apa yang saya nak sampaikan kepada saudara-saudari. Dalam doa tersebut, ada satu firman Tuhan yang masuk ke dalam hati saya. Dan firman ini adalah dalam buku Yohanes pasal 16 ayat 33, di mana Yesus berkata, "Semuanya itu ku katakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalamku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Ini merupakan firman Tuhan yang masuk dalam hati saya. Dan sekiranya kita mengkaji firman ini, terdapat 3 kebenaran yang dalam ayat firman ini. Ya. Kebenaran pertama ialah Tuhan mengatakan bahawa Dia akan bagi kita damai sejahtera melalui Yesus Kristus. Kebenaran ini adalah satu kebenaran yang nyata, di mana kita ada kedamaian dalam hati apabila kita ada Yesus dalam hati kita. Kedamaian ini bukan satu, bukan satu benda yang kita dapat fahami. Kerana ini merupakan satu pemberian menerusi Roh Kudus, supaya hati kita akan damai walaupun kita menghadapi cabaran-cabaran dalam hidup kita, dan juga masalah-masalah dalam hidup kita. Damai ini menjangkau daripada pemahaman kita, dan damai ini akan memberi kita satu semangat yang baru, dan juga memberi kita satu cara untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Apabila hati kita damai dan aman, kita dapat mendengar daripada Tuhan apa yang kita perlu lakukan seterusnya apabila kita menghadapi cabaran hidup kita. Itulah satu kebenaran yang penting dalam hidup kita. Ya. Apakah kebenaran yang kedua, saudara-saudari? Kalau kita tengok firman Tuhan itu, kebenaran kedua ialah manusia dalam dunia ini akan menderita. Kita akan menghadapi masalah-masalah yang tak sama dalam kehidupan kita, dalam sehari. Kalau kita tengok sekarang, kita terdapat penyakit merebak COVID-19. Kita ada peperangan di dunia ini. Berlakunya masalah dalam keluarga kita, di antara suami dan isteri. Berlakunya masalah di antara ibu bapa dengan anak-anak.
berlakunya masalah sosial seperti ketagihan dada, mencuri, merompak dan sebagainya. Dunia ini tidak lagi aman. Dan dunia ini terus akan menderita kerana dunia ini kita telah berdosa, ya. Kita telah berdosa dan dosa-dosa ini telah membawa kita kepada masalah dan derita-derita dalam hidup kita. Dan kebenaran ini kita tidak dapat lari daripada hidup kita. Walaupun kita ialah Kristian, kita masih menghadapi semua masalah-masalah ini. Dan ini merupakan kebenaran kedua yang terdapat dalam firman Tuhan ini. Dan kebenaran ketiga adalah Yesus kata, kuatkan hatimu, kerana Yesus telah menggalakkan dunia ini. Nah, ini memberi satu ketenangan kepada kita bahawa Yesus kata, jangan takut, saya telah mengatasi ataupun mengalahkan dunia ini. Ini bermaksud sebagai Kristian, di mana Yesus telah di dalam hati kita. Kita sama-sama macam Yesus. Kita dapat mengalahkan atau mengharungi segala masalah dan cabaran dalam hidup kita. Dan ini akan memberi kita ketenangan dan keamanan dalam hati untuk menjalankan hidup seharian kita. Kita tahu bahawa Tuhan akan terus bersama kita dalam kita punya kehidupan harian. Dan kita tidak perlu berasa takut atau bimbang akan keadaan yang kita hadapi dalam masa yang akan datang. Dan ini adalah kebenaran ketiga yang kita nampak, yang kita dapat lihat bahawa Tuhan betapa kasih sayang kepada manusia di dunia ini. Dan sekiranya kita tengok firman Tuhan ini, Tuhan telah menstrukturkan ayat ini dengan bermula untuk menenangkan hati kita, mengatakan sesiapa yang menerima Yesus Kristus, damai sejahtera akan ada pada hati pengikut-pengikutnya. Sebelum dia mengatakan bahawa dunia ini akan menderita. Dan selepas dia mengatakan dunia ini kita akan menderita, Yesus pula berkata, ada satu cara penyelesaian kerana Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Bermaksud dalam firman Tuhan ini, Tuhan telah mentenangkan kita dulu sebelum memberitahu kita akan menderita. Sebelum memberitahu kita akan menghadapi masalah-masalah dalam hidup kita. Tetapi pada tamatnya ayat firman ini, dia memberi kita satu penyelesaian supaya kita dapat menjalani hidup kita. Itu sebab firman-firman Tuhan memang sempurna, lengkap dan tidak ada kekurangan. Kerana setiap ayat yang diberikan oleh Tuhan, dia beritahu puncanya, tetapi dia juga memberi penyelesaian kepada kita. Itulah kasih Tuhan yang diberi kepada kita. Itulah kasih karunia yang diturunkan daripada syurga dan diberikan kepada kita. Semoga Tuhan akan terus memberkati saudara-saudari dengan firman yang ini. Tetapi sekadar mengetahui firman-firman ini adalah tidak mencukupi. Macam mana kita tahu bahawa damai sejahtera Tuhan selalu berada dalam hati kita? Di sini saya gariskan 3 benda yang kita perlu buat supaya hati kita mendapat aman sejahtera daripada Tuhan. Ya. Pertama, kita selalu perlu membaca firman-firman Tuhan dalam Alkitab atau Injil. Ya.
Karena firman-firman Tuhan ini merupakan Yesus Kristus. Dan firman-firman Tuhan ini akan menceritakan tentang masalah yang kita hadapi, tentang macam mana Tuhan membantu manusia keluar daripada keadaan tersebut, dan juga ajaran-ajaran Tuhan yang diturunkan kepada kita, dan macam mana Roh Kudus yang telah diberi kuasa, diberi tugas untuk kita, untuk membimbing kita untuk menjalani kehidupan seharian kita. Maka membaca firman-firman Tuhan adalah penting dalam hidup kita, dan selalu kita perlu bacakan firman ini setiap hari supaya kita dapat mengharungi kehidupan seharian kita. Yang kedua ialah kita perlu menyembah dan memuji Tuhan setiap masa, ya. Apabila kita menyembah dan memuji Tuhan setiap masa, kita akan memberi fokus kita kepada Yesus Kristus. Fokus itu bukan kepada masalah kita, tetapi fokus kita diberikan kepada Yesus Kristus. Sekiranya saudara-saudari masih ingat kejadian di mana pengikut Petrus yang keluar daripada perahu dan untuk berjalan di atas air dan menuju ke hadapan kepada Yesus Kristus. Di mana saat Petrus nampak Yesus, dia keluar dari perahu tersebut dan mula berjalan di atas air. Semasa menjalan di atas air, dia terkagum apa yang dia boleh buat semasa Yesus bersamanya. Tetapi apabila fokusnya terlihat ombak-ombak yang kuat dan yang menakutkan, apa terjadi kepada pengikut Petrus? Petrus tulus tenggelam ke dalam air. Dan ini adalah ajaran yang kita dapat terima ataupun hayati, ialah apabila kita kehilangan fokus terhadap Yesus Kristus, kita akan tenggelam ke dalam masalah kita ataupun kegelapan dunia ini. Namun Tuhan masih kasih kita, di mana selepas Petrus tenggelam, Yesus Kristus terus mengulurkan tangan dan menarik Petrus keluar daripada air tersebut. Dan ini merupakanlah kasih yang begitu mendalam daripada Tuhan kepada kita. Tetapi kita sebagai pengikut Yesus, kita selalu perlu memberi fokus kepada Yesus dan bukan memberi fokus kepada masalah yang kita hadapi. Apabila kita memberi fokus kepada Yesus Kristus, Tuhan akan menyelesaikan masalah kita satu persatu, tanpa meninggalkan sebarang masalah yang tidak dapat diselesaikan. Itulah kasih Tuhan kepada kita. So marilah saudara-saudari, kita perlu menyembah dan memuji Yesus, kerana kita perlu memberi fokus kepada Yesus dan bukan masalah kita. Dan yang ketiga ialah kita perlu berdoa selalu. Berdoa merupakan cara kita bercakap dengan Tuhan. Apakah perasaan dalam hati kita? Apakah yang kita berharap Tuhan boleh lakukan untuk orang lain dan juga untuk kita? Berdoa itu adalah satu senjata yang kuat supaya kita dapat memperkuatkan semangat dan iman kita, supaya kita tidak senang diusik oleh syaitan di dunia ini. Berdoa itu akan menyebabkan kegelapan hilang daripada kita, dan juga untuk kita menjalani kehidupan dengan mengetahui bahawa Tuhan adalah bersama kita. Jadi saudara-saudari, kamu nampak bahawa Tuhan adalah selalu bersama kita, dan kitalah perlu setiap hari membaca dan memahami firman-firman Tuhan.
kita perlu menyembah dan memuji Tuhan, dan kita perlu berdoa kepada Tuhan supaya dengan ketiga-tiga benda ini kita dapat menguatkan semangat dan iman kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita bersama-sama berdoa sekali lagi ya. Ya Bapa Tuhan, kami berterima kasih kerana kita dapat bersama-sama berkongsi firman-firman, iaitu dalam buku Yohanes pasal 16 ayat 33. Ialah hati kita terbuka kepada firman ini, supaya kita tahu bahawa Tuhan sentiasa bersama kami untuk mengharungi derita-derita dan masalah-masalah kami dalam dunia ini. Biarlah Roh Kudus terus membimbing kita untuk melakukan yang terbaik kepada Tuhan dan tidak lagi merasa takut dan bimbang tentang masalah-masalah kita, kerana kita tahu bahawa Tuhan sentiasa bersama di sisi kami untuk menyelesaikan masalah-masalah kami, supaya kami dapat satu ketenangan dalam hati bersama dengan Tuhan. Kami berharap Tuhan sentiasa akan memberi kita kuasa luar biasa dan tenaga yang luar biasa untuk menjalani hidup kita. Dan kita tidak akan takut kepada masalah yang kita hadapi. Dan kita dapat mempunyai satu semangat yang baru dan kuat untuk menghadapi cabaran-cabaran dalam hidup ini. Kami berharap Tuhan terus memberkati dan menurunkan kasih karunia kepada kita semua, supaya kita tidak bersamaan dengan orang-orang di dunia luar, tetapi sebagai Kristian yang mempunyai masa harapan yang cerah dan terang. Kami berdoa semua ini atas nama Yesus Kristus. Amin.